Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama lagi dengan Ustazah Siti Rafidah untuk mata pelajaran yang seterusnya, iaitu mata pelajaran akhlak, bagi tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk pelajaran yang ketiga, iaitu menutup aurat. Pelajaran ketiga iaitu menutup aurat. Sebelum ni kita dah menghabiskan unit 1 hingga unit 6 bagi menjaga kebersihan diri, dan kali ini kita masuk pula dengan bab menutup aurat. Di dalam bab menutup aurat ini ada dua unit. Unit yang pertama ialah aurat, dan unit yang kedua pula ialah adab memakai pakaian. Mari kita lihat dulu untuk unit 1, iaitu unit menutup aurat. Okay, untuk menutup aurat, kita lihatlah ya, sebagai orang Islam, kita memang wajib menjaga aurat, tak kisahlah lelaki ataupun perempuan. Dan antara lelaki dan perempuan, aurat mereka berbeza. Kalau lelaki, auratnya ialah antara pusat hingga lutut sahaja. Manakala untuk aurat perempuan adalah keseluruhan tubuh badan, anggota badan, kecuali bahagian muka dan tapak tangan, kedua belah tapak tangan. Itu sahaja bahagian yang boleh didedahkan. Selain daripada itu, keseluruhannya orang perempuan wajib menutup aurat mereka, daripada rambut, telinga, leher, dada, belakang dan sebagainya. Lelaki cuma daripada bahagian pusat hingga lutut saja. Jadi tak ada masalah kalau lelaki tidak memakai baju, tetapi seluarnya telah menutup aurat, iaitu bahagian pusat, tak ada. Jadi dikira lelaki tersebut masih menutup aurat kerana dah menutup bahagian pusat. Kalau memakai seluar yang quarter, seluar pendek yang quarter, iaitu menutup paras lutut, pun dikira masih menutup aurat. Janji tak mendedahkan lutut. Okay, orang perempuan memang wajib, tiada pilihan, memang kena menutup aurat sepenuhnya. Hanya boleh didedahkan bahagian muka dan kedua belah tapak tangan sahaja. Okey, apakah hukum menutup aurat ini? Murid-murid perlu tahu, sebagai umat Islam, kita sewajibnya menutup aurat. Tak kisahlah orang lelaki ataupun orang perempuan. Kedua-duanya tertakluk kepada undang-undang yang telah Allah perintahkan kepada kita untuk dijalankan. Jadi jangan tak menutup aurat. Sekiranya apabila murid-murid setelah mencapai usia akil baligh, iaitu titik dewasa, berlaku perubahan fizikal pada tubuh badan, jadi ketika itu murid-murid telah bertanggungjawab atas dosa masing-masing. Jadi murid-murid, untuk murid perempuan perlu menutup aurat, pakai tudung, pakai baju lengan panjang, pakai seluar labuh, baju yang longgar dan sebagainya. Untuk murid lelaki, sekadar mencukupi, jangan terdedah bahagian pusat hingga ke lutut. Itu saja. Jadi bermulalah daripada usia sebegini, usia kecil ini, untuk menjaga aurat ya. Mulakan dengan memakai pakaian yang sempurna, baju kurung yang elok, pakai tudung. Jangan tak pakai anak tudung, sebab nanti dikhawatiri akan menunjukkan rambut ataupun anak rambut di bahagian hadapan kepala. Dan murid lelaki tak ada masalah, insya-Allah Ustazah percaya murid lelaki sememangnya menutup aurat dengan sempurna lah, kecuali di dalam rumah, kecuali bersama dengan mahram, iaitu ibu bapa, adik-beradik. Jadi tak ada masalah untuk mereka melihat aurat kita. Cuma kena jaga adab lah, adab sesama Islam, adab dalam berkeluarga. Mana yang perlu ditutup, kena ditutup, jangan didedahkan, jangan ditunjukkan kepada orang lain. Tengok muka surat 29, iaitu fadilah menutup aurat. Ada 5 fadilah kesemuanya. Yang pertama, disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Islam, sekiranya kita menutup aurat dengan sempurna, menjaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala, semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menyertai kita. Yang kedua, dipandang mulia oleh manusia. Okay, manusia ni kecenderungannya adalah untuk melihat dan memberikan judgement, ataupun kita kata orang suka memberikan reaksi. Mereka tak berdiam diri. Kalau tengok orang tak menutup aurat, mulalah kita akan mengata. Itu adalah lumrah manusia. Sebab tu nak terhindar
dari menghindarkan diri kita daripada mendapat fitnah manusia, kita perlu menjaga aurat kita. Barulah di sisi manusia kita dilihat sangat baik dan sangat mulia. Jangan menayangkan aurat kita kerana Allah dah menyuruh kita menutup aurat. Jadi kita hanya mengundang kecaman daripada orang lain apabila kita mendedahkan aurat kita. Dan yang ketiga ialah mendapat pahala. Setiap perkara sekiranya baik, betul pada caranya, boleh mendatangkan pahala. Kita nak jaga aurat kita ni, pakai pakaian yang elok-elok. Menutup aurat adalah untuk mendapatkan keredaan Allah SWT. Jadi sekaligus kita akan mendapat pahala daripada Allah SWT. Yang keempat, menjaga maruah diri. Ini sangat penting. Setiap orang ada maruah masing-masing. Sama ada maruah tersebut boleh dicemari ataupun terjaga dengan baik, itu terpulang kepada diri sendiri, diri masing-masing, berdasarkan penjagaan kita. Contoh, kalau kita tak menjaga aurat, baik lelaki ataupun perempuan, orang mudah sangat menganggap kita tidak bermaruah ataupun kita ni berada di peringkat yang rendah. Sebab apa? Orang boleh menghukum kita, orang boleh mengata kita hanya daripada segi pakaian sahaja. Jadi kalau kita memakai pakaian yang tidak sesuai, contohnya berpakaian seksi, terdedah sana sini, lelaki memakai seluar pendek sehingga nampak dia punya peha dan sebagainya, perempuan pun sama pakai seluar pendek, kita akan mula merasakan orang tersebut sebagai orang yang tidak baik, orang yang tidak bermaruah. Jadi kita sebagai umat Islam perlulah meletakkan maruah diri kita yang tertinggi. Sebab Allah SWT memang menjaga maruah dan aib kita. Jadi kita bertanggungjawab untuk peliharalah aib dan juga maruah kita. Jangan kita pamerkan kepada orang. Yang kelima, dapat melaksanakan solat pada bila-bila masa. Ini paling penting lah. Sekiranya kalau kita keluar daripada rumah, kita ada urusan di luar, pergi membeli barang bersama keluarga ataupun bercuti bersama keluarga, ada masa kita akan dia akan menyebabkan kita terpaksa mengerjakan solat di luar rumah. Maksudnya di kawasan, di tempat-tempat lah, shopping mall ke dekat mana je. Ada yang solat dalam kenderaan dan sebagainya sebabkan perjalanan yang jauh dan sebagainya. Jadi memerlukan pakaian yang menutup aurat, memerlukan tubuh kita ini berada dalam keadaan yang tertutup, tidak terdedah. Jadi kalau kita, contohlah awak dah besar tak pakai tudung, dah lah berdosa. Pertama berdosa, kedua tak boleh nak sembahyang. Sebab apa? Contohnya kalau awak dah naik kereta api yang naik kapal terbang, contohnya 12 jam nak ke Amerika Syarikat USA, awak perlu pakai tudung dan awak perlu solat di dalam kapal terbang. Jadi pastikan sebelum awak naik kapal terbang, daripada rumah lagi awak dah bersiap sedia dengan pakaian yang menutup aurat. Jadi bila awak dah berada dalam kapal terbang, tak susah untuk awak mengerjakan solat, kerana kita ni wajib saja mengerjakan solat walaupun di mana jua kita berada, ya, tepat pada masanya. Dan akibat tidak menutup aurat, akibat tidak menutup aurat yang pertama, dimurkai oleh Allah SWT. Allah akan jadi murka pada kita kerana kita telah melanggar perintahnya, dan Allah akan jadi tak suka dengan kita. Kehidupan kita seharian mungkin nampak macam tenang, macam senang, tapi sebenarnya dalam hati kita akan rasa resah dan gelisah. Sebab apa? Kita tahu Allah tak suka pada kita. Jadi janganlah kita buat perkara-perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Yang kedua, merendahkan maruah diri sendiri. Bila kita nampak orang yang tak menutup aurat ini, tak memakai pakaian yang sempurna dan tidak menjaga etika pemakaian yang terbaik, kita melihat maruah orang tersebut seperti rendah sikit. Kita terpaksa kadang-kadang bukan nak mengata orang, tapi mata kita ni apabila melihat seseorang yang tidak menutup aurat, kita tahu dah cara hidup dia bagaimana. Kadang-kadang kenapa dia tidak menutup aurat tubuh badannya. Sedangkan kalau betul dia ikhlas dan patuh pada perintah Allah SWT, wajib saja dia mengikut apa saja yang dikehendaki oleh Allah. Tapi Allah suruh menutup aurat, dia tak menutup aurat, kira dia saja mendedahkan bahagian tubuh badan dia, dan itu menjadikan ianya
perkara yang tidak bermaruah. Kalau macam orang perempuan pakai seksi, orang lelaki mudah saja nak datang musik, datang kacau. Sebab apa? Sebab perkara tersebut memang diminta oleh orang perempuan tersebut. Orang lelaki akan mengatakan orang perempuan tersebut maruahnya rendah, mudah saja dipikat oleh orang lelaki. Jadi kita tak nak perkara sedemikian berlaku, terutamanya bagi orang Islam, perempuan muslimah. Jadi perlulah kita menjaga etika pemakaian dan menutup aurat kita dengan sempurna. Dan yang ketiga, sukar untuk mendirikan ibadah solat. Okey, untuk budak lelaki lah kebiasaannya kan, main bola sampai pukul 5 petang, 6 petang, waktu asar pun dah nak habis, lupa nak balik rumah. Kalau pakai seluar yang pendek setakat atas lutut, macam mana awak nak kerjakan solat dekat surau? Betul tak? Jadi kalau nak pergi bermain sekalipun, pakailah seluar yang elok ya, yang panjang untuk bermain, tapi dilipatlah ke atas sampai bahagian betis supaya bola tersebut tak terkena pada awak punya seluar, nanti takut terkena najis. Jadi bila nak solat nanti turunkan bagi sempurna, baru boleh mengerjakan solat. Tak perlulah terpaksa berhenti bermain dan pulang ke rumah sedangkan awak nak main lagi lepas tu. Jadi awak boleh saja menunaikan solat di surau, tak payah balik rumah. Itu contohlah antara contohnya. Okay, saya harap awak boleh faham untuk unit yang pertama, iaitu mengenai aurat. Kita masuk pula unit yang kedua, iaitu memakai pakaian. Untuk memakai pakaian ni pun ada adab-adab dia, kerana setiap perkara yang baik itu kita jaga, insya-Allah dia dikira sebagai ibadah untuk diri kita. Okay, cuba tengok muka surat 32. Muka surat 32, adab-adab memakai pakaian. Ada adab memakai pakaian. Ada 4 adab. Yang pertama ialah memakai pakaian bersih dan suci. Memakai pakaian yang bersih dan suci. Janganlah kita memakai pakaian yang kotor, pakaian yang kotor dan pakaian yang dah terkena najis. Pakaian tersebut dah tak boleh dipakai. Sekiranya nak pakai juga, kena dibasuh terlebih dahulu, dikeringkan, dah sempurna, tak ada kekotoran, bersih, suci, baru boleh pakai. Yang kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim dan mulakan dengan bahagian sebelah kanan. Apa sahaja perkara, kita mulakanlah dengan Bismillah. Baca Bismillah, jangan lupa. Tapi kalau nak buat benda buruk tu, janganlah baca Bismillah. Dan diharapkan janganlah buat perkara yang buruk langsung. Mulakan dengan yang sebelah kanan lah, kemudian dihabiskan dengan bahagian sebelah kiri. Dan yang ketiga ialah berpakaian kemas. Okay, pakai pakaian yang kemas, jangan pakai pakaian yang kedut-kedut, renyuk-renyuk, pakaian yang dah terkena sos ke apa, walaupun bukan najis, tapi kita nak pakaian tu nampak kemas, nampak bersih. Walaupun sos tu bersih lah, makanan kan tertumpah atas baju, tapi kalau boleh tukar, pakai yang kemas-kemas. Jangan pakai yang nampakkan kita sebagai seorang yang selekeh. Nanti orang akan mengata kita selekeh. Dan yang keempat, membaca doa. Ya, baca doa. Setiap adab-adab itu dah diberikan panduan untuk membaca doa. Apakah doanya? Mari kita tengok. Itu daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhamdulillahilladzi kasani ma wariyu bihi aurati wa atajammal bihi fi hayati. Maksudnya ialah segala pujian bagi Allah yang memberi pakaian yang menutupkan auratku dan dapat berhias dengannya dalam hidupku. Riwayah Al-Tirmizi. Ini adalah doa yang boleh diamalkan oleh murid-murid sebelum memakai pakaian. Barulah sempurna kerja buat kita dengan doa dan bolehlah pakai baju. Baiklah, fadilah beradab memakai pakaian. Ada 3 sahaja. Yang pertama, disukai Allah SWT dan Rasulullah. Kedua, dipandang mulia oleh masyarakat. Dan yang ketiga, dapat menjaga maruah diri. Pemakaian ni sangat penting untuk seseorang individu kerana ia menentukan karakter dan juga peribadi seseorang. Kalau dia memakai pakaian yang bersih, kemas, kita boleh tahu orang tersebut orang yang baik,
orang yang jaga kebersihan diri, orang yang patuh pada perintah Allah. Tapi tak bermaknalah orang yang tak menjaga cara etika pemakaian tu orang yang tak beriman kepada Allah. Tapi pandangan kita yang pertama, reaksi kita yang pertama apabila kita melihat orang tersebut berpakaian bersih, menjaga aurat dan sebagainya, dia adalah seorang yang patuh pada perintah Allah SWT dan dipandang mulia oleh masyarakat. Orang ni matanya memang takkan pernah berhenti memerhati. Jadi untuk mendapatkan tanggapan yang baik, tanggapan umum yang baik daripada masyarakat, kita perlulah menjaga penampilan diri kita. Tengok apa yang kita pakai, cantik tak apa yang kita pakai, bersih tak baju yang kita pakai, tutup aurat tak, dan sebagainya. Kalau kita tak buat perkara tersebut, orang akan bagi tanggapan yang buruk kepada kita. Nanti kita juga yang sedih. Dan bila dah bagi tanggapan yang buruk, orang akan beranggapan kita mempunyai maruah yang rendah. Itu paling tak disukai oleh Allah lah. Sebab Allah menjadikan manusia ini semua sama rata, semua ditinggikan darjatnya. Cuma bagaimana manusia tersebut membuat dirinya menjadi darjat yang betul. Kalau kita mencorakkan diri kita menjadi orang yang baik, insya-Allah kita mendapat darjat yang baik. Tapi kalau kita sendiri yang menjadikan diri kita buruk, kita merendahkan darjat kita, sekaligus kita menjatuhkan maruah kita. Allah tak nak kita jadi macam tu. Allah nak kita jadi orang yang baik dan bermaruah tinggi. Okay, itu sahaja nampaknya untuk tajuk kali ini, iaitu pelajaran ketiga menutup aurat. Hanya ada 2 unit, iaitu unit yang pertama unit aurat dan unit yang kedua ialah unit memakai pakaian. Ustazah dah habis menerangkan mengenai 2 tajuk ini. Semoga murid-murid dapat mengaplikasikan, mempraktikkan akhlak ini, adab-adab ini di dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.